Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan satu tajuk yang sangat menarik berkaitan kemerdekaan negara kita. Umum mengetahui tidak merdekalah negara kita jika tidak adanya perwira-perwira yang telah berjuang untuk negara. Oleh itu, pada hari ini saya bawakan anda untuk mengenali serta menelusuri siapakah yang telah bergerak sebagai panji-panji penggerak nasionalisme, sehingga kita kecapi kemerdekaan yang kini sudah tiba untuk kali ke-64. Tok Gajah atau dikenali sebagai Imam Rosu bin Shahrum merupakan pahlawan Melayu yang terkenal di Pahang. Tok Gajah merupakan ayah kepada Mat Kilau. Beliau juga mempunyai beberapa nama lain selain nama Tok Gajah, iaitu Imam Perang Rosu dan Kitab Rosu. Merupakan pembesar Melayu pada zaman Bendahara Wan Ahmad dan penasihat utama Sultan berkaitan hal-hal mengenai kawasan-kawasan di hilir Sungai Pulau Tawar. Seorang yang berani dan mempunyai semangat juang yang tinggi dalam menentang penjajahan British terhadap Pahang. Tok Gajah meninggal dunia pada tahun 1901 di Kuala Berang, Hulu Terengganu. Sumbangannya, pelaksanaan peraturan baru oleh British telah menyebabkan ramai pembesar Melayu berasa tidak puas hati oleh kerana hak keistimewaan mereka dirampas pihak British. Rentetan peristiwa ini, pemberontakan di kalangan pembesar dan rakyat berlaku. Tok Gajah merupakan ketua pasukan pemberontak dalam penentangan British bersama-sama Datuk Bahaman dan anak lelakinya sendiri iaitu Mat Kilau sekitar tahun 1890. Semangat juang yang ditunjukkan beliau terselah selepas berjaya menumpaskan 100 orang tali barut dan pasukan British bersama Mat Kilau dan Datuk Bahaman. Pada peringkat awal perjuangan Tok Gajah, Mat Kilau dan Datuk Bahaman mendapat sokongan rakyat, namun selepas difitnah oleh pihak British, mereka dianggap sebagai penderhaka dan penjahat. Tok Gajah telah melarikan diri ke Terengganu dan meninggal dunia pada tahun 1901 di Kuala Berang, Hulu Terengganu. Mat Kilau bin Iman Rosa lahir pada 1866 Jerantut Pahang, Tanah Melayu dan kini dikenali sebagai Malaysia. Meninggal pada 16 Ogos 1970 pada umur 103 di Gambang, Pahang, Malaysia. Nama lain Mat Kilau ialah Muhammad bin Ibrahim. Terkenal kerana penentangan terhadap campur tangan British di Pahang. Pasangan beliau yang bernama Yang Cik binti Iman Daud dan ibu bapanya yang bernama Tok Gajah dan Teh Makda Tok Kawat. Sejarah penentangan beliau bermula apabila British mengambil tindakan mengambil alih tugas pemungut cukai dan hasil daripada pembesar negeri yang telah dilantik. Atas dasar pungutan cukai yang menindas dan keangkuhan pihak penjajah, Mat Kilau, Datuk Bahaman dan Tok Janggut bersekutu berganding bahu memulakan pemberontakan ke atas pihak British. Namun begitu, pihak pemberontakan tidak mendapat sokongan Sultan terhadap pergerakan penentangan British pada masa itu. Sultan pada masa itu hanya mementingkan darjat dan talian persahabatan dengan pihak British dan sanggup mengkhianat bangsa dan rakyatnya sendiri bagi mematahkan pemberontakan di Semantan. Tokoh pejuang kemerdekaan negara yang seterusnya ialah Tok Janggut. Biodata Tok Janggut ialah nama asal Tok Janggut atau nama penuhnya ialah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau berasal dari Kelantan. Tok Janggut ialah seorang pejuang yang tidak lagi asing dalam kalangan masyarakat tempatan. Beliau dikenali sebagai Tok Janggut kerana beliau menyimpan janggut hingga paras dada. Perjuangan Tok Janggut juga dikenali sebagai Kebangkitan Pasir Putih pada tahun 1915. Tok Janggut bekerja sebagai petani dan peniaga. Tok Janggut dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Saring, daerah Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Beliau menetap di Kampung Nering, Kelantan. Sumbangan Tok Janggut ialah beberapa pengkaji mengangkat Tok Janggut sebagai pahlawan Melayu yang sanggup bangun menentang dasar-dasar penjajahan British. Seterusnya, memperjuangkan hak dan ketuanan Melayu susulan campur tangan British di Kelantan menerusi perjanjian Bangkok pada tahun 1909. Penentangan terhadap kadar baru cukai tanah dan tanaman yang dikenakan ke atas penduduk Kelantan yang dianggap tidak munasabah dan membebankan penduduk. Kesembuhan daripada pemimpin agama khususnya Tok Janggut menyedarkan penduduk Melayu agar tidak menyokong sebarang kuasa yang berperang dengan kerajaan Turki. Rentap ialah pahlawan Iban yang menentang British di Sarawak. Beliau dilahirkan pada tahun 1800. Nama asal Rentap ialah Libau yang bermaksud penggoncang dunia.
Rentap juga digelar sebagai Raja Darat. Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Sekerang dan Sungai Saribas. Kisah perjuangan Rentap. Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana menganggap orang Iban di Sungai Sekerang sebagai lanun. James Brooke mendirikan kubu di Sungai Sekerang untuk mengawasi pergerakan orang Iban. Tindakan James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Sekerang mencetuskan kebangkitan Rentap. Pada tahun 1853, Rentap menyerang kubu James Brooke di Naga Sekerang. Pasukan Rentap telah berjaya dan seorang pegawai British iaitu Alan Lee telah terbunuh. Kejayaan ini mengharumkan nama Rentap di kalangan orang Iban. Pada tahun 1854, James Brooke menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap. Pengikut Rentap berundur ke Bukit Sadok dan membina kubu. Perjuangan Rentap mendapat sokongan padu penduduk Iban dan digelar sebagai Raja Ulu. Pada tahun 1857, James Brooke menghantar Tuan Muda Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok. Charles Brooke telah berjaya mempengaruhi 3,000 orang Iban dan 500 orang Melayu supaya menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok. Charles Brooke gagal menewaskan Rentap kerana kubu pertahanan yang kukuh. Tahun berikutnya, Charles Brooke sekali lagi cuba menyerang Bukit Sadok tetapi gagal. Pada tahun 1863, James Brooke mengetuai sendiri pasukan menyerang Rentap di Bukit Sadok. Pertempuran telah berlaku selama sebulan dan Rentap tewas. James Brooke telah membakar kubu dan rumah pengikut Rentap. Rentap berundur ke Entabai untuk menyusun strategi baru. Namun begitu, Rentap telah meninggal dunia. Nama sebenar Datuk Bahaman ialah Abdullah Rahman bin Iman Noh. Beliau pernah dianugerahkan gelaran orang kaya Datuk Setia Perkasa, pahlawan Semanantan. Beliau juga diberikan anugerah kerana kegagahan dan keberanian beliau dalam Perang Saudara di Pahang dan Perang Kelang di Selangor. Beliau juga pernah dilantik sebagai pembesar Temerloh setelah kematian orang kaya Indra Segera. Datuk Bahaman tidak mengiktiraf pemerintahan British di Pahang. Antara pengorbanan beliau ialah menolak pelaksanaan undang-undang British seperti sistem kehakiman, pemungutan hasil tanah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar di Pahang. Beliau juga terus menentang British apabila anak-anak beliau ditangkap oleh British. British telah menangkap anak-anak beliau kerana dipercayai terlibat dalam pemberontakan yang mengugut keamanan di Pahang. Selain itu, beliau bersama anaknya Mat Kilau, Imam Rasul dan Tok Gajah berjaya menawan balai polis Lubuk tertua yang ketika itu berada di bawah pemerintahan British. Beliau melakukan penentangan ini kerana pembinaan balai polis di Lubuk Terua. Mencabar kuasa beliau sebagai pembesar di Lubuk Terua. Pihak British tidak melakukan rundingan terlebih dahulu dengan Datuk Bahaman tentang pembinaan balai polis ini. Pembinaan balai polis ini juga di kawasan lingkungan pengaruh Datuk Bahaman. Seterusnya, beliau telah menawan dan menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Walaupun penentangan yang dilakukan oleh Datuk Bahaman dan pengikutnya meliputi kawasan Kuala Lipis, Raub, Bentong, Jerantut, Kuantan, Maran dan Temerloh, tetapi penentangan ini berjaya dipatahkan oleh pihak British. Tokoh yang terakhir ialah Datuk Maharaja Lela, iaitu orang besar Belapan Perak dan penghulu di Pasir Salak. Beliau juga dikenali sebagai Pandak Lam, adalah keturunan Daeng Salili, anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi. Daeng Salili datang ke Perak ketika pemerintahan Sultan Muzaffar Shah yang ketiga. Beliau telah dilantik sebagai Mufti Perak dan telah dianugerahkan gelaran Datuk Maharaja Lela. Beliau bersama dengan pemimpin lain seperti orang kaya iaitu Datuk Sago telah membuat pakatan menentang pelibatan British di Perak. Antara faktor penentangan beliau ialah British telah mengambil hak mengutip cukai, mencabar keturunan Melayu, memperkenalkan cukai yang baru dan telah mencaburi adat resau orang Melayu. Kesan penentangan ini telah membuat kemarahan Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar sampai ke muncaknya. Menjelang akhir tahun 1875 dan keputusan telah diambil untuk membunuh Birch. Satu perjumpaan telah diadakan di Durian Sebatang yang dihadiri oleh pembesar-pembesar Perak atau wakilnya kecuali Raja Yusof. Dalam pertemuan itu, Datuk Maharaja Lela telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Setelah beliau melaksanakan tanggungjawab tersebut, sekitar akhir bulan Mac, beliau telah menyerahkan diri kepada pihak British. Manakala Datuk Sago telah ditawan di Bandar Baru bersama dua orang yang terlibat iaitu Pandak Induk dan Sepuntum.
Mereka telah diberikan hukuman gantung sampai mati di Matang pada 20 Januari 1877. Kesimpulan yang telah kami dapat rumuskan setelah mengetahui bahawa penjajah menyebabkan penderitaan dan penghinaan, kekayaan tanah air telah dibolot oleh penjajah dan penduduknya pula ditindas demi mengembalikan marwah bangsa dan kedaulatan negara. Pahlawan tanah air telah berjuang bersama-sama rakyat tempatan untuk menentang penjajah. Tetapi British telah menggunakan tipu hela, kekuatan tentera dan menguatkuasakan undang-undang untuk melumpuhkan perjuangan mereka. Walaupun perjuangan mereka gagal, namun semangat dan keberanian mereka amat dikagumi dan menjadi inspirasi kepada pejuang seterusnya. Untuk kekal menjadi bangsa yang bermaruah dan negara yang berdaulat adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membina jati diri serta memperkasakan bangsa dan negara.